Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sepertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita ucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah, panjang usia kita, kesihatan yang baik, alhamdulillah, dan kita dapat sama-sama berada di atas dunia ini dan di waktu ini para pelajar. Alhamdulillah kita dapat beronline bersama dengan Ustaz dalam study online pendidikan Islam. Apa khabar semua? Kaifahalukum? Saya doakan agar semua dalam keadaan yang sihat wal afiat, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11, pelajar tingkatan 3 kita, insya-Allah kita akan masuk ke tajuk Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, pengurnia rezeki. Are you ready? Dah bersedia? Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini untuk pelajaran 11. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, pengurnia rezeki. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita mulakan dengan kedudukan penerimaan ilmu kita, yang mana pada hari ini, saat ini duduk dengan keadaan yang paling selesa, paling tenang, paling tertib untuk kita dapatkan ilmu, insya-Allah. Kemudian mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah, dan kita akan teruskan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita akan teruskan dengan doa penang hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan setiap peralatan kita berada bersama, buku, pen, kertas, buku teks jangan lupa, dan mungkin para pelajar juga boleh download bahan yang Ustaz telah sediakan di bawah. Di description ada link sharing nota slide yang Ustaz sediakan ini. Dia boleh print dan boleh buat nota ataupun boleh buat catatan sedikit pada nota tersebut, insya-Allah. Dan ikhlaskan hati untuk belajar, fokus untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sedia semua? Okey dah. Pelajaran di bidang akidah, muka surat 76 hingga 81, pelajaran 11. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, pengurnia rezeki, pelajar tingkatan 3. Semangat sikit kan? Nak periksa, insya-Allah. Bukan sekadar untuk periksa, bahkan untuk amalan kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim yang berkehendakkan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, redha Allah paling utama. Okey, jom kita mula dengan unit 1 dulu. Untuk mula pelajar, kita akan masuk terus dua-dua unit. Ustaz tak buat unit 1 satu video, unit 2 satu video. Tak buat dah. Kita teruslah. Insya-Allah kita teruslah. Okey, kita mula dulu dengan unit 1. Yang mana kita akan bicarakan dulu berkenaan dengan nama Allah Al-Ghani. Sebutan Al-Ghani. Boleh? Try sebut tengok. Betul. Pandai. Al-Ghani. Cantik. Unit 1 Al-Ghani. Kita mula dulu dengan maksud Al-Ghani. Apakah ini maksudkan dengan Al-Ghani?
yang mana kita akan tengok pada segi bahasa dan juga istilah. Kita mula dulu dengan dari sudut bahasa. Al-Ghani di sudut bahasa ialah tidak memerlukan kepada yang lain. Sekali lagi, maksud Al-Ghani dari sudut bahasa ialah tidak memerlukan kepada yang lain. Dapat? Kemudian kita tengok pada istilah. Maksud Al-Ghani dari sudut istilah ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Sekali lagi, maksud Al-Ghani di sudut istilah ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Jadi 3 poin di situ. Nama Allah yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Dan yang ketiga, tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Dan untuk lebih memahami, maksud Ghani itu sendiri adalah maksudnya kaya. Ghani ni maksudnya kaya. Jadi boleh tulis di situ sikit. Ghani ni maksudnya kaya. Boleh? Al-Ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Okey. Kemudian kita masuk untuk dalil naqli nama Allah Al-Ghani. Dalil naqli, dalil yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama kita tengok, Ustaz buka tulislah dua-dua nah. Yang pertama dan kedua. Yang pertama dulu kita tengok pada dalil naqli surah Muhammad, yang mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ghani wa antumul fuqara ila al-akhiril ayah. Surah Muhammad ayat 38. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah jua yang Maha Kaya dan kamulah yang memerlukan, yakni kepada kurniaannya. Menunjukkan bahawa Allah ini Maha Kaya, tiada memerlukan kepada sesuatu yang lain. Bahkan kita sebagai hambanya yang sebenar-benar yang memerlukan pada kurniaan, pertolongan dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu terpulanglah kepada dirinya. Dan sesiapa yang ingkar, yakni tidak bersyukur dan tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nak cerita bahawa sesiapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepadanya, maka akan beroleh padanya kembali faedah dan juga manfaat. Namun begitu kepada yang kufur, pada yang tidak bersyukur, maka akan kembali juga kepada dirinya, yakni tiada faedah dan tiada manfaat. Kerana Allah ini tidak terkesan kepada apa-apa yang berlaku pada manusia itu sendiri. Kerana Allah itu Maha Kaya, Allah itu lagi Maha Terpuji. Okey, boleh dapat insya-Allah. Kita teruskan dengan prisma ilmu sikit. Al-Imam Ibnu Kathir, seorang yang banyak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dalam kitab Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir, berkata, ketika mentafsirkan ayat 133 surah Al-An'am, yang mana beliau telah menyatakan bahawa ketahuilah wahai manusia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dalam semua perkara dan manusia memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Maknanya Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan bahawa manusia ini manusia ini perlukan Allah. Namun begitu sebaliknya, bagi Allah tidak memerlukan sama sekali kepada manusia. Seterusnya, bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. Yang pertama kita tengok dari surah Yunus. Allah Subhanahu wa ta'ala ni nak cerita tentang
Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Yang pertama, bukti Allah ini kaya, iaitulah Allah menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sadaqallahul azim. Dialah yang maha kaya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ialah kepunyaannya. Maknanya seluruh yang ada di alam semesta ini yang begitu luas, yang terbentang luas ini, Masya Allah, Subhanallah, semuanya adalah Allah yang punya. Tiada satu pun walaupun sebesar zarrah adalah milik manusia mutlaknya, tak ada satu pun. Bahkan semuanya adalah Allah yang punya. Kemudian dalil ataupun bukti Allah Al-Ghani yang kedua, iaitulah semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah. Semua makhluk, bukan manusia saja, bahkan semua sekali. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadaqallahul azim. Wahai umat manusia, Allah sebut, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedangkan Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya setiap makhluk yang ada atas dunia ini semuanya berhajat kepada Allah, memerlukan bantuan dan memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu Allah tidak langsung sama sekali memerlukan pertolongan dan juga hajat daripada manusia ataupun mana-mana makhluk yang sebenarnya Allah yang ciptakan kita. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bukti Allah ini Al-Ghani, Allah ini kaya, Allah bersifat maha kaya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Allah ini tidak langsung nakkan ketaatan kepada makhluk, nak taat pada makhluk, tak ada, tak perlu nak taat pada makhluk. Pasal apa? Sedangkan Allah Akbar, Allah inilah yang menciptakan makhluk. Allah. Jadi tidak ada sama sekali ketaatan yang perlu oleh Allah kepada makhluknya. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan yang terkemudian dan seluruh golongan jin dan manusia memiliki hati orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, yang demikian itu tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaanku. Allah sebut dalam surah dalam hadis kursi, yang mana Allah sebut walau sehebat mana iman seseorang itu, takwa seseorang itu, mailah daripada golongan mana pun, mailah daripada kaum mana pun, yang dahulu ke ataupun yang kemudian ke, ataupun dari golongan jin ke, yang paling hebat itu tidak akan sama sekali mempengaruhi kebesaran pada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kesan langsung, kerana kerajaan Allah ini maha besar, maha kuasa, melebihi segala-galanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan keperluan makhluk dengan kurniaannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 32. Allah sebut,
Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurniaannya. Kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Maknanya Allah ini akan mencukupkan keperluan makhluknya dengan kurniaan yang Allah berikan kepada makhluk, yakni kita sebagai manusia, keperluan kepada haiwan, keperluan kepada jin, keperluan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan mencukupkannya. Jadi jangan risau. Mungkin kita tak apa nak ada apa nama rezeki yang mencukupi. Jangan risau. Kita baliklah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kerana Allah telah sebut dalam Al-Quran, tiada yang lain yang mampu untuk mencukupkan rezeki, nikmat kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana mungkin kita nak minta selain daripadanya. Gitu ayat dia. Boleh tahu tu. Semangat sikit kan. Jadi kepada Allah sajalah yang kita minta. Nak dapatkan, contohlah nak periksa ni. Nak dapat keputusan yang baik, nanti dah habis periksa, nak dapat sekolah yang baik ke ataupun mesti yang baik ke, nak kejar cita-cita ni, nak dapat pekerjaan yang baik. Jadi nak minta kepada siapa ni? Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah berjanji bahawa Allah bukan maknanya Allah janji ni sememangnya Allah yang akan berikan, kerana tidak lain yang akan memberikan nikmat kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran ini sendiri. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bersama ilmu, Al-Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat 27 surah Asy-Syura, yang mana beliau menyatakan bahawa seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada hamba-Nya lebih daripada keperluan mereka. Ini nak cerita. Jika Allah memberikan rezeki lebih daripada apa yang hamba-Nya perlukan, apa yang akan berlaku, tentu mereka akan melampaui batas dan bersikap sombong terhadap orang lain. Ni Al-Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat 27 surah Asy-Syura ni, nak ceritakan bahawa Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada makhluk dia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki sesuai dengan pilihannya dan terbaik untuk mereka. Nak cerita bahawa apabila kita mohon kepada Allah, mohon kepada rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, namun begitu mungkinlah di waktu itu Allah belum lagi kabulkan hajat kita, ataupun Allah belum lagi mengurniakan apa yang kita nak, apa yang kita hajati. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan buruk sangka kepada Allah, kerana setiap apa yang Allah beri itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Mungkin kita rasa sikitnya nikmat yang Allah beri, syukur, kerana nikmat yang sikit itu mungkin dapat mengingatkan kita lebih kepada Allah. Takut-takut kalau kita ada banyak nikmat kan, nak banyak harta, maka dengan harta yang banyak itu kita akan melupakan Allah, kita bersikap sombong, dan kita telah akan berlaku zalim kepada orang lain. Jadi semuanya yang terbaik Allah telah tetapkan kepada kita, dan kita syukur. Okey, kemudian kita tengok pula amalan sikit. Yang mana dikongsikan kepada kita semua, doa melepaskan diri daripada belenggu hutang. Jadi mungkin para pelajar tak ada lagi hutang yang banyak. Jadi mungkin satu masa nanti terpaksa berhutang, ataupun ada hutang yang perlu diselesaikan. Jadi sama-sama kita amalkan doa ini, insya-Allah. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan kita, terutamanya dalam bab hutang ni. Sebab hutang ni satu benda yang sangat penting dan sangat berat. Kalau kita ambil ringan, maka dia boleh mempengaruhi amalan kita, mempengaruhi pahala kita. Okey, kita tengok daripada Nabi SAW. Allah ajarkan kita doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang Nabi ajarkan untuk kita elak daripada belenggu hutang. Ya Allah, cukupkan untukku dengan yang halal, dan kayakan daku dengan kurniaan-Mu
yakni tanpa perlu selain kepada selain daripadamu. Jadi ini doa yang boleh kita amalkan insya-Allah. Okey, kita terus dengan unit yang kedua. Kita terus dengan unit yang kedua. Tadi unit yang pertama. Jadi kita masuk unit yang kedua. Lebih kurang dekat 20 minit ni kan. Mungkin ada yang nak rehat-rehat sikit, nak cekang-cekang urat balik, nak jalan-jalan siar-siar set. Silalah, pelan-pelan. Saya email pula. Okey, boleh insya-Allah. Okey, dah ready semua? Dah bersedia dengan pelajaran yang kita nak sambung balik ni, unit kedua. Tadi Al-Ghani. Sekarang kita masuk unit 2, Ar-Razzaq. Sebutan Ar-Razzaq. Boleh? Ar-Razzaq. Okey, kita mulakan dulu dengan yang pertama, iaitu maksud Ar-Razzaq. Kita nak tengok juga macam tadi Al-Ghani, kita nak tengok di sudut bahasa dan istilah. Kita tengok dulu dari sudut bahasa. Ar-Razzaq adalah amat banyak memberi rezeki. Apa dia? Amat banyak memberi rezeki di sudut bahasa. Untuk apa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq di sudut bahasa amat banyak memberi rezeki. Kemudian kita tengok pula pada istilah. Ar-Razzaq di sudut istilah ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Dialah yang menjadikan rezeki dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Maknanya ada tiga, macam tadi juga ada tiga orang kata point untuk istilah ini. Panjang sikit. Nama kita boleh kita ingat bersama. Istilah point dia yang pertama, nama Allah. Yang pertama, nama Allah Ar-Razzaqnya. Yang kedua, menunjukkan bahawa Allah Maha Pemberi rezeki. Maha Pemberi rezeki yang kedua. Yang ketiga, dia yang menjadikan rezeki dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. 3. Boleh dapat insya-Allah. Dan dari sudut pemahaman kita, Razzaq ini rezeki lah. Rezeki. Jadi di sudut istilah ataupun di sudut pemahaman, Ar-Razzaq ialah nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Boleh cantik. Kemudian kita masuk yang pertama, dalil naqli nama Allah Ar-Razzaq. Okey. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah, dialah sahaja yang Maha Pemberi rezeki, lagi yang Maha kuat, kukuh kekuasaannya. Allah nak ceritakan kepada kita bahawa hanya dia sahaja, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha Pemberi rezeki, Maha kuat, yang kukuh kekuasaannya. Allahu Akbar, subhanallah. Yang mana kita nak tengok di sudut rezeki ini, rezeki yang kita perlukan, rezeki yang kita dambakan dalam hidup kita. Tu dia ayat kan. Ada dua jenis. Yang pertama zahir dan yang kedua batin. Zahir maknanya di sudut luaran lah. Di sudut luaran. Batin dalaman. Zahir luaran, batin dalaman. Okey, kita tengok dulu pada rezeki yang kita perlukan di sudut zahir. Kita perlukan apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Yang ni di sudut zahir, di sudut luaran yang kita mohon kepada Allah untuk Allah kurniakan kepada kita. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Akan tapi kita nak yang ni, kita kena usaha juga. Jangan kita hanya doa saja, duduk atas tikar sejadah, kita doa, ya Allah kurniakanlah aku makanan, aku lapar hari ni, tapi tak pergi kerja. Contoh, tak pergi cari pun rezeki. Ya Allah kurniakanlah aku kenderaan, tempat tinggal yang selesa, tapi tak mau nak mencari, jadi tak pakai juga. Kemudian batin, batin dalaman. Ini yang kita harapkan, ini yang kita doakan, ini kita harapkan Allah beri kepada kita ilmu, ilham, ketenangan, kesabaran, keselamatan, dan yang paling penting yang kita nak, iaitulah keimanan.
Jadi sudut dalaman juga perlu untuk kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu, ilham, tenang diri kita, sabar diri kita, selamat diri kita, dan iman sentiasa kukuh dalam diri kita. Itu kita perlu doa banyak-banyak kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita tengok bukti nama Allah Ar-Razzaq. Bukti nama Allah Ar-Razzaq, nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, sama ada manusia, jin ataupun haiwan, mahupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah, semuanya Allah yang berikan rezeki. Bukan manusia yang memberikan rezeki kepada manusia. Bukan jin yang memberikan rezeki kepada haiwan ataupun sebaliknya. Ataupun mana-mana makhluk yang memberikan rezeki pada makhluk yang lain, tak ada. Semuanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampailah akhir ayat surah Hud ayat ke-6. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah daripada makhluk yang bergerak di atas bumi, di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Orang kata apa? Sampaikan ulat dalam batu pun Allah yang berikan rezeki kepadanya. Allah Akbar, Maha Suci Allah Subhanallah. Yang kedua, yang pertama tadi, rezeki kepada seluruh makhluk, sama ada manusia, jin ataupun haiwan tumbuhan. Yang kedua, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Allah berkuasa nak bagi rezeki, Allah berkuasa nak tarik balik rezeki tu. Faham yang tu? Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hambanya, dan menyempitkan yakni rezeki baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya, setiap rezeki yang Allah beri, Allah berhak nak bagi kat siapa-siapa yang Allah nak. Bila Allah bagi rezeki tersebut, banyaklah dapat kepada hambanya. Namun begitu ingkarnya, kufurnya, tidak bersyukurnya, maka Allah berhak untuk tarik balik rezeki yang Allah bagi. Jadi itu sebagai peringatan kepada kita bahawa rezeki yang Allah beri, banyak-banyaklah kita syukur. Cara nak syukur macam mana? Kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Kita bersihkanlah rezeki kita dengan sedekah, dengan zakat. Zakat kita banyak lagi infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fisabilillah. Banyak, insya-Allah Allah akan menambah, memewahkan lagi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kemudian bukti Allah itu nama Allah Ar-Razzaq. Allah berjanji, ini yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji menambahkan rezeki kepada hambanya yang bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memberitahu, Allah cerita dekat kita, Allah habaq dekat kita, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, kamu ingkar, kamu melawan cakap Allah, kamu tidak mengikut apa yang Allah suruh, hina Nabi, hina Rasul, hina hukum Allah dan sebagainya, sungguhnya azabku amatlah keras. Azab Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah pedih. Tidak tertanggung oleh kita apabila ditimpakan azab kepada kita. Allah na'udzubillah, minta simpang. Jadi Allah cerita, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi rezeki. Tapi bila kita kufur, Allah dah habaq kat kita bahawa azab Allah sedang menanti. Jadi nak senang faham syukur ni macam mana, nak abang kita syukur, ingat lagu Rehan. Dia kata macam mana?
Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah, selawat kepada Nabi ya Rasulullah. Okey, jadi itu sikit belanja. Okey, jadi alhamdulillah. Untuk perisma ilmu kita sambung sikit lagi. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman seorang Rasulullah, seorang nabi yang cukup hebat, yang diberikan kerajaan, diberikan kemewahan, diberikan orang kata apa, keistimewaan yang cukup special, boleh berinteraksi dengan haiwan, dengan jin dan sebagainya, angin. Namun begitu baginda tetap bersyukur dengan berkata, Allah rakamkan dalam surah An-Naml ayat 40, haza auzubillahi haza min fadli rabbi. Ni selalulah mungkin kita duduk dengar lah, apabila kita diberikan pujian, orang memuji kita, maka kita ucapkanlah haza min fadli rabbi. Maknanya apa? Ini ialah kurniaan Tuhanku. Maknanya apa? Kita nak mengelak daripada rasa sombong, rasa takbur, rasa riak kita apabila kita ada keistimewaan dan orang memuji kita. Jadi kita sebut haza min fadli rabbi, moga-moga Allah merahmati usaha kita, insya-Allah. Okey, boleh dapat. Okey, perisma ilmu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli wa razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Maksudnya apa? Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, berserah bulat-bulat kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti yang diberikan kepada burung yang keluar daripada mana? Daripada sarangnya dengan perut yang kosong lapang, dan pulang dengan perut yang berisi kekenyangan. Kalau kita fikir macam mana burung ni nak cari makanan kan? Tengok besarnya tawakal yang Nabi nak apa nama ni, nak istilahkan ataupun nak berikan perumpamaan kepada burung yang keluar mencari rezeki dengan perut yang kosong, tapi pulang membawa rezeki yang Allah berikan kepada burung tersebut. Kenyang, boleh kongsi pula dengan anak-anak di sarangnya. Allahu Akbar, besar rahmatnya. Okey, wallahu alam. Boleh nah, insya-Allah. Selesai pembelajaran kita pada kali ini, pelajaran 11. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Pengurnia Rezeki. Belajar tingkatan 3. Macam mana? Okey, insya-Allah saya doakan agar ilmu yang kita dapat kongsikan pada hari ini dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita berpisah, jangan lupa komen, insya-Allah like, share, dan juga jangan lupa kepada para pelajar, para penonton yang belum lagi subscribe channel Ustaz, boleh sama-sama kita subscribe, tekan butang loceng untuk mendapatkan notification bagi sebarang video yang terkini daripada channel Rohisham Abidin. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa lagi dalam rancangan seterusnya, macam dalam TV pula kan. Minta maaf, minta ampun ada kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.